إياك نعبد وإياك نستعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Yang saya hormati seluruh ahli jemaah puasa dan para petugas Masjid Al-Kautsar yang hadir pada malam ini. Perlu saya hormati Fadilatul Imam, Tuan Bilal, Ashabul Fadilah, Tuan Ustaz, rekan-rekan guru, Tuan Haji, Puan Hajah, saudara-saudari sidang hadirin dan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali bertemu dan melanjutkan perbincangan kita, perkenalan kita dengan suatu ilmu yang cukup unik dan cukup menarik. Itulah ilmu al-faraid, ilmu berkaitan dengan pembahagian harta pusaka, ilmu berkaitan dengan bagaimana kaedah ataupun cara harta yang ditinggalkan oleh si mati dapat diuruskan dengan sebaik yang mungkin. Cuma mungkin saya ingat dalam pertemuan pertama kita itu, round pertama masih okey, round yang kedua pun masih okey. Masuk pada bab matematik itu semua jadi kepala pusing lah. Kenapa tiba-tiba dapat 24? Tak? Kan? 1/6, 1/8, 1/8, tuk-tuk tiba 24. Macam mana ni? Yang tu tuan-tuan, saya lupa sebut pada kesempatan lepas. Dia balik kepada ilmu pecahan. Balik kena study balik pecahan tingkatan 1. Dia balik pada GSTT dan guru sadaran gandaan sepunya terkecil. GST dia balik kepada gandaan sepunya, bukan government service tax, tidak. Itu lain. Itu berapa belas persen tu. Yang ni dia balik pada GST, gandaan sepunya terkecil. Yang tu jadi saya tak mau nak rumitkan. Minggu lepas pun kita dah relax sekejap. Minggu ni kita masuk kepada beberapa persoalan teknikal dulu. Masuk pada persoalan teknikal berkaitan dengan rukun pusaka dulu. Sampai satu masa kita explore balik bab pengiraan itu. Dalam masa yang sama, saya pesan pada diri saya, pesan pada tuan-tuan, pinjam sekejap buku pecahan anak kita tu, buku tingkatan 1 tu. Situ ada. Pada buka pada bahagian pecahan, tuan-tuan tengok macam mana kaedah untuk mendapat GST. Renung balik yang tu, insya-Allah lebih memudahkan pengiraan kita lepas daripada ini. Secara mudah, dah dapat GST 2 kaedah, 3 kaedah, 1 menerusi kemahiran sifir. Tuan-tuan tengok antara nombor-nombor tu sifir apa yang boleh masuk. Satu. Ataupun yang kedua, pakai kemahiran pecahan. Yang nombor 3 dia panggil algoritma. Itu jadi nama apa pelik lah. Nanti kita akan. Cuma hari ni, malam ni insya-Allah kita nak fokus kepada 3 rukun pusaka. Okey? 3 ini penting. Sebab kalau tak settle 3 benda ni, jangan cerita untuk membahagikan harta. Sebab ketiga-tiga elemen ini perkara penting
sebelum kita bertindak untuk menguruskan ataupun apatah lagi nak mengira harta pusaka yang ditinggalkan oleh orang mati. Yang pertama tuan-tuan, bila bincang pasal ilmu faraid, bincang tentang harta pusaka, dia mesti ada kematian. Disebutkan sebagai al-muwarris, ada orang yang mati. Selagi tak ada orang mati, jangan cerita pasal harta dah. Bila berlaku sah kematian, baru boleh kita bincang soal yang berikut. Ya, maksud kematian di sini, kematian siapa? Kematian pemilik harta tu, dia meninggal. Tuan punya harta meninggal, Ismet Ulam Raja meninggal, barulah boleh sembah bagi duit tadi kepada Abdul Wahab dan juga Abdul Wahid. Lagi tak mati, tak boleh bagi. Sekarang dah berlaku kematian. Kematian siapa? Pemilik harta pusaka. Haram ya membahagikan harta kawan tu baru disahkan koma oleh doktor pakar. Dia memang orang kaya, tapi disebabkan masa dia hidup tu pun tengok orang berebut-rebut harta dia pun jatuh heart attack, sakit jantung, dimasukkan ke ward, berpindah daripada ICU pergi pada CCU lah, disahkan koma oleh doktor. Selagi dia masih disahkan hidup, walaupun dia dalam keadaan koma tuan-tuan, haram bagi harta pusaka ketika dia masih di katil hospital. Mesti tunggu sampai sah dia disahkan meninggal, disahkan meninggal dunia oleh doktor yang cek dia, barulah ketika itu boleh sembah bab cerita bagi harta. Selagi si kawan belum mati ataupun si kawan masih dalam keadaan yang sakit tenat, yang nazar ataupun tak sedarkan diri, maka ketika itu haram. Anak beranak di rumah, bini di rumah, dah bincang dah, bagi lawyer dan sebagainya untuk bagi-bagi, bagi ustaz lagi, bagi imam lagi, untuk bagi-bagi harta ni. Kenapa? Bapaknya sakit, ustaz, tak ada harapan sudah untuk sembuh. Kita bilang tak ada harapan, tapi yang bagi kesembuhan ni adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila cerita bab mati ni tuan-tuan, mati ni ada dua. Dalam kaedah perbincangan faraid, mati ni disahkan, orang tu disahkan mati sama ada secara hukmi ataupun yang kedua secara hakiki. Yang kata ada al-muwarris, berlaku kematian. Bersembang pula bab mati ni macam mana? Kematian yang pertama disahkan sebagai mati hakiki. Mati hakiki ni mati sungguh. Disahkan oleh doktor, alat bantuan pernafasan yang tu pun yang asalnya ada lagi garis-garis tu tiba-tiba mendakar dah, mati. Doktor pun pergi sah, kata ni pergi nadi apa semua, doktor giring kepala dan kata minta maaf, kami tak dapat selamatkan. Dan doktor keluarkan surat mati pada tarikh sekian. Kita pun nampak jasad dan tubuh beliau itu diusung, dikeluarkan daripada bilik mayat sebagai contoh, masuk ke hantar ke rumah, diuruskan, disolatkan, dimandikan, dikafankan, masuk ke perkuburan. Mati yang sebenar, kematiannya disaksikan, jenazah dia dikebumikan. Siapa pun tahu kata dia mati. Ini mati hakiki. Ya. Dan cerita kata mati hakiki ni dapat lagi dalam zaman sekarang ini dibuktikan dengan mengemukakan sijil kematian ataupun permit pengebumian. Dalam zaman moden ni yang kata mati hakiki, mati yang sebenar, orang tengok jenazah dia, diurus dan disempurnakan jenazah dia, dikebumikan pun. Bila dah masuk tanah perkuburan, ada lagi sijil kematian, ada report polis, bahkan ada permit untuk mengebumikan si mati. Maka sahlah si individu tadi disahkan sebagai orang mati. Itu. Ya. Katalah lama dah tak diurus,
kes dia ni, tiba-tiba baru anak-anak terpanggil untuk menguruskan kematiannya. Pengkuam tanya, mana sijil mati yang kata mengesahkan beliau ni kata mati? Kelam kabut anak balik buka almari di rumah, buka fail-fail lama, cari tak jumpa sijil mati. Sebab sekarang ni pun benda-benda begitu mesti dibuktikan dengan bentuk dokumen, sijil mati dan sebagainya. Katalah sijil mati hilang, kan? Rumah dia kena banjir ke apa kan, tak tahu pas ke mana sudah dokumen-dokumen penting tersebut. Sekiranya sijil kematian itu hilang dalam simpanan, tak tahu pergi ke mana, tanya mak pun tak tahu hilang, waris-waris boleh mendapatkan salinan ataupun cabutan sijil kematian di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Boleh tuntut balik, anak beranak boleh pergi balik ke JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, pergi refer balik di sana, minta keluarkan balik sijil mati yang baru. Sebab di JPN dia ada data, dia ada database yang menunjukkan siapa yang masih hidup, siapa yang masih mati. Kadang-kadang yang dah mati lama pun kadang-kadang masih lagi boleh mengundi lagi 3-4 kali. Itu yang kadang-kadang meragukan juga itu. Ya, satu hal juga. Tapi tak apalah, buktikan sijil kematiannya dengan cara minta buat cabutan sijil. Buat cabutan sijil, kata beliau kami bapa kami meninggal lama dah, cuma sekali satu hari banjir, hanyut habis semua benda. Sekarang ni kami nak bagi harta pusaka. Pengkuam minta untuk dikemukakan sijil mati bapa hilang, minta pihak tuan buat sijil yang baru. Dia cek dalam tu, dia tanya bapa kita apa, mungkin dia akan tanya nombor kad jalan dulu masih kita simpan. Dia cek ada, dia keluarkan sijil yang baru. Sahlah kematian tadi sebagai kematian yang hakiki. Baik, itu cerita kalau kematian hakiki tadi yang ada sijil. Start sijil ni saya pun tak pasti start tahun bila yang ada sijil. Tuan-tuan, saya pun tak pasti start tahun bila yang pendaftaran kita buat data. Mungkin ada teman-teman daripada JPN boleh maklumat. Sekiranya kematian tu berlaku terlalu lama, seperti seorang tu dikatakan meninggal dunia tahun 1950, belum merdeka lagi. JPN pun tak tubuh lagi pada masa itu, belum lagi merdeka. Dan cabutan sijil kematian tidak diperolehi daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Tak ada. Sebab mati lama dah kes dia ni, dalam data simpanan JPN pun tak ada menunjukkan kata dia pernah didaftarkan dulu, pernah report kata meninggal. Dapat macam mana? Sebab nak sahkan juga kematian beliau ini, maka waris-waris boleh mengemukakan surat akuan bersumpah yang dibuat oleh 2 orang saksi yang mengesahkan seseorang tu dah meninggal dunia. Kena buat surat akuan sumpah di Magistrate ataupun di Suruhjaya Sumpah di MPT. Adalah nilai-nilai bayaran dia buat surat sumpah. Yang saksi itu mesti 2 orang. Syarat saksi itu, saksi tadi cukup umur ketika menyaksikan kematian. Masa dulu dia kata, ya, masa tu saya masih kecil. Yang meninggal ni dia kata pakcik saya. Waktu tu saya umur 17 tahun. Masa tu dia masih hidup lagi sekarang ni. Dia bagi tahu, buat report. Bila dia cukup umur, maka ketika itu seorang saksi dah beres. Yang kedua, saksi bukan orang yang mempunyai kepentingan kepada harta pusaka si mati. Tak ada kepentingan, dia bukan penerima. Kenapa agak ketat masalah ini? Sebab harta, sebab duit. Orang sanggup buat macam-macam. Ya, orang sanggup buat macam-macam. Itu kes yang lama, tuan-tuan. Saya nak kongsikan pengalaman, bercerita, bersembah dengan teman saya, abang saya, seorang pekerja di SHDN Tawau. Dia cerita pengalaman. Gara-gara orang nak ke duit ini, ada anak yang sanggup buat surat bapak dia mati. Anak ni pergi ke LHDN nak brief tu, brief nak dapat 500 tu. Kan kalau
satu keluarga hanya dapat 500 ya. Kan? Tapi kalau daftar nama dua ataupun bapak meninggal dan sebagainya, dia pun dapat, atas nama mak pun dapat. Jadi nak dapat 1000 ni macam mana? Buat surat palsu atas bapak dia mati. Bapak dia hidup ni gara-gara 500. Bini buat surat bercerai dengan lelaki. Ada sampai tahap tu 500 je, sampai ke tahap tu sanggup merosakkan hubungan kekeluargaan yang telah terbina sekian lama hanya kerana duit. Tuan jangan sembang main ya, sebab tu syarat dia cukup ketat. Dia tak mahu orang yang ada kepentingan, sebab orang yang ada kepentingan ni dia sanggup buat macam-macam. Macam tadi lah, dia ada kepentingan dah dapat 500 tu, bapak masih hidup, gara-gara bapak ni aku tak dapat, aku nak duit juga, buat surat kata bapak mati. Tiba-tiba bapak dia katakan mati tu pergi pula menuntut, berbaris pula di belakang. Dapat tak? Bini buat surat kata buat surat kata bercerai. Kalau bini buat surat, mungkin kita bilang tak kukuh, tak kuat lagi. Kalau lakinya buat surat cerai, apa jadi pada hubungan kekeluargaan? Tak bercerai kata. Walaupun si laki bilang main-main saja Ustaz, mau dapat duit-duit. Yalah, tapi kau telah declare kata bercerai dengan bini tu. Balik dia tak rujuk apa-apa dengan bini tu, last sekali berlaku hubungan dan sebagainya, apa jadi? Jangan buat main dengan benda-benda yang melibatkan boleh putus hubungan kekeluargaan. Bila dia buat itu, benda tu menyalahi tuntutan syarak hanya kerana wang, hanya kerana duit. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah, soal harta ni cukup penting untuk kita fahami bersama. Sebab orang sanggup buat macam-macam dengan sebarang. Ya. Surah Al-Baqarah itu, Surah Al-Baqarah yang kita baca itu 283 ayat itu, cerita sapi betina itu, tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan dua orang yang sedang berebut harta, last sekali berbunuh. Bila bunuh A bunuh B, disebabkan dia nak tampuk jejak dia, dia pergi buang mayat B itu di kampung C. Kebetulan pula di kampung C itu memang ada musuh B yang kena bunuh. Terik tu lama dah, zaman Bani Israel dulu lagi, zaman umat Nabi Musa lagi. Ini dia nak rebut harta B, dia bunuh B. Dia tahu B ni ada clash dengan kawan C, dia pergi buang mayat tu di kampung C. Seolah-olah memang orang tahu dah C dengan B ni bergaduh, C lah bunuh dia, baru bunuh di kampung. Zaman tu tak ada lagi forensik dan sebagainya, kan? Jadi dia orang ajukan kes tu kepada Nabi Allah Musa AS. Macam mana nak settle, nak beres? Nabi Musa doa pada Allah, Allah telah bagi wahyu, kau cari sapi. Cerita sapi Baqarah tu, sapi yang tidak, orang bilang baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nazirin. Jadilah sapi yang warna kuning keemasan. Cari sapi. Asal ceritanya Nabi Musa suruh cari sapi ya. Geng Bani Israel ini tanya lagi, banyak tanya, sapi macam mana, color apa, kan? Mulalah Allah Ta'ala buat pendetilan. Nak sapi yang tak pernah membajak di sawah bedang, nak sapi yang tak pernah kerja berat, makin rumit dah. Nak sapi lagi yang betina, tak mau yang jantan. Nak sapi lagi yang warna kuning keemasan, makin susah lah, makin dikecilkan skop sapi tadi. Last sekali dapat sapi tu, dapat sapi tadi, kan? Kemudian ambil, kalau tak salah ingatan saya, ambil lidah sapi tu, pukul di mayat yang mati tadi, mayat B itu, mayat tadi bangkit bercakap, kata aku dibunuh oleh A, ini biar, pecah rahsia, pecah cerita. Asal usul cerita berharta, bergaduh sebab harta sampai berbunuh-bunuhan. Betullah tuan-tuan, dalam soal kematian ini, pihak berwajib ambil keputusan yang agak, orang bilang agak ketat, agak syadid, dengan tujuan supaya orang tidak boleh mempermudah-mudahkan, mempermainkan kematian seseorang. Okey. Ini cerita bab mati.
hakiki, ada kuburnya, ada orang yang pernah saksikan kematian dia dan sebagainya, beres. Dan bila-bila masa boleh ziarah kubur dia, ada sinyal kematian lagi disimpan oleh anak beranak. Itu mati hakiki. Isu yang kedua disebutkan sebagai mati hukmi. Mati hukmi ini setara mati hakiki tadi pun agak ketat syaratnya, apatah lagi mati hukmi. Mati hukmi ini ialah kematian melalui perintah anggapan kematian oleh mahkamah. Contoh orang hilang, dia nelayan. Sekarang ni cuaca ataupun keadaan laut tidak, orang bilang cukup tidak stabil seperti mana sebelum-sebelum daripada ini, kan? Tapi dia turun juga ke laut untuk mencari rezeki, kan? Tiba-tiba hilang di laut, kan? Jadi dalam undang-undang negara kita dan juga dalam undang-undang Islam telah menetapkan suatu isu tentang orang yang hilang ini. Dalam tempoh yang berapa lama mahkamah akan sahkan, akan isytiharkan orang yang hilang ni sebagai orang yang mati. Sebab dia tidak dianggap hilang begitu saja. Dia hilang, tunggu ada ke tidak mayatnya ditemui, jasadnya ditemui atau tidak, kan? Operasi menyelamat, operasi mencari diteruskan sampai satu tempoh. Kalau tak jumpa juga, maka di sana ada beberapa penetapan waktu yang ditetapkan oleh undang-undang, ya. Orang yang hilang ataupun mafqud dalam istilah Arabnya ini, ceritanya tidak dapat dikesan dan tidak diketahui nasibnya, sama ada dia ni masih hidup ataupun dah mati. Masuk hutan berburu sebagai contoh, sepatutnya biasa balik dah, tak balik-balik. Dah kata mati, tak ada pula jejak darah, tak ada pula kesan apa binatang buas dan sebagainya. Nak kata hidup, tak berjumpa, tak balik ke rumah. Jadi benda-benda yang sebegini diistilahkan sebagai al-mafqud, sebagai orang yang hilang. Seseorang itu boleh dianggap sebagai mati selepas tidak didengar berita tentang diri orang yang hilang itu selama 7 tahun. Ini undang-undang. Kita boleh declare orang tu dianggap mati secara hukmi, secara hukum, secara perintah mahkamah. Tunggu sampai 7 tahun. Tak dengar cerita kata jadi hidup oleh orang yang sepatutnya mendapat berita. Siapa yang sepatutnya dapat berita tentang hidup atau matinya orang ini? Yang pertama, orang kanan dan isteri dia. Tanya bini dia, kak ada dengar ke tidak cerita pasal suami dalam tempoh 7 tahun ni? Dia kata langsung tak terima berita. Telefon ke, surat ke, tak ada. Telegram, WhatsApp dan Telegram apatah lagi, kan? Tak ada. Tak tahu. Kata hidup itu selama 7 tahun. Anak-anak antara individu yang sepatutnya mendapat berita, tahu tentang hidup atau matinya si bapa yang dikatakan hilang ni, pun tak terima berita selama 7 tahun itu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dalam tempoh itu cukup 7 tahun tak ada khabar berita tentang hidup atau matinya orang ini, maka ketika itu barulah diproses di mahkamah. Mahkamah akan isytiharkan Sianu bin Sianu, diisytiharkan mati. Jangan tanya lagi lepas 10 tahun dia muncul pula ustaz macam mana cerita. Kita akan jumpa dalam layar-layar terakhir kitab kita. Tapi sekarang ni bila dah 7 tahun dia tak muncul, tak tahu khabar berita, maka diistilahkan sebagai mati hukmi. Sebab dia meninggalkan isteri, dia meninggalkan anak-anak yang kehidupan mereka ini mesti diteruskan, kan? Mesti diteruskan kehidupan ini. Kalau tidak, macam mana nak survive? Macam mana anak-anak nak belajar dan sebagainya kalau tunggu saja? Sebab itu ada penetapan 7 tahun itu. Kenapa? Kadar 7 tahun itu merupakan kadar yang telah disepakati oleh para ulama, waktu yang sebaiknya untuk mengesahkan kematian seseorang. Baik.
Cuma dalam masalah ini, dalam masalah suami hilang di laut ataupun di hutan dalam berburu, ataupun dia naik pesawat, tiba-tiba terjunam pesawat, terlepas di mana-mana, kan pesawat tu ada 100 orang, 99 mayat ditemui, satu mayat tak jumpa, kan pergi ke mana entah, kan banyak juga kes begitu kan. Entah pergi kampung Bunian ke apa, wallahu alam lah, tapi tak ada pakar kaji dibawa pergi dukun sandera pun tak jumpa. Jadi dah sekali 7 tahun disahkan kata hilang, meninggal secara hukmi. Baik, ada kes isteri yang masih dapat bertahan dalam tempoh 7 tahun itu. Isteri dia masih redha, masih pasrah untuk tunggu. Tak apa Ustaz, saya tunggu sampai 7 tahun. Kalau mahkamah ada isytihad kata mati, tak apalah, saya jadi janda dengan sebab pengisytiharan itu. Saya jadi janda dengan sebab dianggap suami dia dah meninggal. Tapi ada juga isteri yang tak sanggup tunggu sampai tempoh 7 tahun. Tak, dia tak sanggup tunggu sampai tempoh yang begitu lama. Dalam masa yang sama, kekasih lama pula muncul, contoh, kan, menawarkan simpati, menawarkan caring dan sebagainya. Jadi nak tunggu siapa, tak tahu muncul ke tidak, kan. Yang ini kekasih lama muncul pula, menunjukkan simpati dengan cerita dia pula duda sekarang ini. Tak ada masalah lah untuk ambil dia sebagai isteri, kan. Jadi si isteri ni dalam tempoh itu, dalam Islam dia diberi ruang untuk menuntut fasakh. Dah lagi tak ada, lagi tak ada. Sepatutnya tempoh 4 bulan. Kalau isteri tak dapat nafkah zahir ataupun nafkah batin, suami hilang entah ke mana, isteri berhak untuk tuntut fasakh. Tuntut fasakh ni macam mana? Dia pergi pejabat jahit, pergi jumpa NCR, bagian nikah cerai rujung, dia minta satu borang dengan ustazah di atas sana, borang fasakh. Isilah borang tu, dan dia nyatakan sebab fasakh ni apa? Mohon berpisah dengan suami. Ini hak isteri yang kadang-kadang dia orang tak tahu bila dizalimi oleh suami masing-masing. Begitu. Sedangkan dah masa tuan-tuan menikahi isteri tuan-tuan dulu, tuan-tuan dah baca taklim tu. Kalau abang-abang masih ingat, kalau kita tak baca pun, imam ataupun juru nikah kita tolong bacakan untuk kita. Kita waktu tu angkuh lah, bukan tahu ada apa tu, sebab fikir selamat dah boleh nikah, kan. Untuk ingat yang malam tu je kita masa tu, kan. Ingat yang tu je, bukan fikir bab lain, angguh apa pun tetap, kan. Sebenarnya itu perjanjian kita depan bini kita, kan. Tak boleh pukul dia, tak boleh tinggal dia tanpa khabar berita, mesti bagi nafkah dalam tempoh 4 bulan, tak boleh hilang begitu saja, kan. Banyaklah benda yang disebutkan tak boleh ni. Dan kalau benda-benda tadi berlaku, isteri ada hak untuk buat pengaduan dengan cara pergi pejabat agama, dia bayar RM10 dan dia buat permohonan untuk tuntut fasakh. Lepas pada tu proses berikutnya oleh mahkamah syar'iyah lah, oleh mahkamah syar'iyah, oleh kaunseling dan sebagainya. Baik, balik pada kes tadi. Kalau si isteri minta fasakh, menuntut fasakh ataupun ta'liq, dan mahkamah setuju dalam tempoh 7 tahun tu, masuk tahun yang keempat, dia pun tak boleh tahan dah, tak boleh tunggu dah, dia pun ambil keputusan nekat tuntut fasakh, buat proses di mahkamah, mahkamah benarkan, mahkamah sahkan isteri tadi untuk tuntut fasakh, dan akhirnya dia berpisah, disahkan berpisah dengan suami dia. Tapi ingat, kes dia pada masa tu seolah-olah dia bercerai hidup, bukan bercerai hidup. Bila dia bercerai hidup, isteri tadi tak ada hak untuk dapat harta yang ditinggalkan oleh suaminya yang dikatakan mati. Dia begitu, pro kontra dia begitu. Tapi kalau dia sanggup tunggu sampai 7 tahun, mahkamah isytiharkan kata suami dia meninggal secara matinya hukmi,
maka ketika itu isteri tadi dianggap sebagai pencerai mati. Ya, pencerai ada dua, pencerai hidup, pencerai mati. Bab kita ni dia bersangkut di bab muanakahat, muana sikit, ya, bab nasab ada sikit, bintik-bintik apatah lagi. Dia jadi tuan-tuan harap dapat tangkap apa yang saya sampaikan. Kalau tak faham, perlu tanya. Ya. Jadi kalau dia bertahan 7 tahun, mahkamah ijtihad kata laki dia meninggal mati secara hukmi dan dia redha dan pasrah dengan keputusan itu, dia dianggap sebagai bercerai mati. Bila bercerai mati, layaklah dapat bahagian tadi. Tapi kalau 4 tahun, 5 tahun tak cukup 7 tahun, dia tuntut fasakh, mahkamah luluskan permohonan itu, maka ketika itu dia dianggap bercerai hidup. Bila bercerai hidup, sama kes dengan perempuan lain lah. Isteri-isteri yang diceraikan oleh suami-suami itu, dia tak ada hak untuk tuntut harta pusaka. Yang dapat tuntut siapa? Isteri yang baru yang dinikahi oleh suami. Adat. Okey. Jadi bila seseorang itu sudah dianggap mati, hartanya bolehlah dibahagikan mengikut hukum faraid kepada waris. Selesai bab al-warith ataupun ada kematian. Setakat tu tuan-tuan nak tanya bab. Jangan tanya ustaz lain. Itu hari saya dia pergi tanya ustaz lain. Kan, ustaz, macam mana tiba-tiba Ustaz Zaim dapat 24? Ustaz tu pun mana tahu. Aku yang kira di sini. Dia pergi tanya ustaz tu, kata macam mana 1/6, 1/8. Ustaz tu pula tanya saya. Satu hal pula nak beritahu ke dia. Kan? Sekarang ni kalau ada yang serabut-serabut, langsung tanya. Sebab kita dalam satu majlis, jadi tahu di mana asas masalah. Ya, apabila suami hilang dia kan? Suami hilang. Kemudian dalam tak sampai 7 tahun tu isterinya buat tutup masa. Okey. Dan disahkanlah sekali pada tahun yang ketujuh, tahun yang ketujuh tu, bahawa suaminya hilang, yang konfirm hilang. Jadi anak yang dapat, isteri memang tak dapat, tapi anak jadi. Anak dapat. Sebab anak tadi tetap merupakan anak kepada si mati. Anak tak lari. Hubungan antara anak tadi dengan suami adalah hubungan nasab, kekeluargaan. Dia anak kepada si mati. Yang tu memang sampai bila-bila pun dia dapat. Biar apa pun pergolakan yang berlaku di sebelah mak dan ayah dia, atas nama anak dia dapat. Mak dengan suami ini, mereka, ikatan mereka perkahwinan. Bila bercerai, maka perceraian itu menjadi punca si isteri tadi tak mendapat bahagian. Lagi tuan. Ya. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya mengenai 2 minggu lalu, saat meninggal seseorang istri dan 2 orang anak lelaki, yang pertama anak perempuan kedua. Sepasang lah. Sepasang anak. Iya. Tapi anak lelaki ini di luar nikah, apakah sudah dapat pusaka harta daripada bapak? Sekian Ustaz. Anak luar nikah tak dapat daripada bapa. Tapi anak tadi dia akan dapat harta daripada mak dia. Contoh mak dia bekerja, mak tadi meninggal. Adalah duit mak tadi dalam bank. Anak luar nikah akan dapat bahagian daripada harta mama dia. Sebab dia bukan anak kepada lelaki tadi, dia merupakan anak kepada perempuan. Sebab itu dalam masalah bin-binti anak luar nikah, dalam fiqh menyatakan mesti dibin dan dibintikan dengan mama dia. Cuma kita saja yang bilang pelik lah, panggil di sekolah, panggil nama Ahmad bin Maryam. Kawan-kawan dia molok-molok, kenapa nama bapak mulai ni kan? Jadi nak tutup aib itu, nak tutup malu, kaedah di tempat kita ambil kaedah letak nama Abdullah.
kan, letak nama Abdullah. Abdullah itu pun simbolik, bukan Abdullah betul. Abdullah tadi maksudnya hamba Allah. Hamba Allah tu ulama kata refer pada mak dia lah, cuma di situ itu simbolik supaya menutup malu yang ada pada anak tadi, kan. Kawan-kawan dia sangkal bapak dia nama Abdullah lah, kan, tapi bukan nama Abdullah pun. Abdullah tadi hamba Allah, refer kepada mak dia. Itu. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Jadi kita cakap pasal suami mati. Suami mati. Sekarang kalau isteri juga mati, betul? Kena tunggu 7 tahun juga. Hilang. Seminggu tak. Tinggi-tinggi sebulan. Tak sempat tunggu 7 tahun. Haji Bakhil itu sayangnya ke bini dia. Kan kita tengok dalam filem Labu Labi, kan, sayang betul, sampai demam seminggu, tak makan tak minum selama 40 hari. Sayang ke bini dia. Datang Cikgu Murni minta derma anak yatim, apa tak nak suruh, baru 40 hari, kan. Labu Labi bilang tak boleh tuan kena tunggu sampai kubur mak encik, dia tunggu 100 hari bilang baru boleh nak nikah lain. Makin sejuk Pak Haji Bakhil. Jadi kalau bab bini mati ni tuan-tuan, tak tunggu sampai 7 tahun itu, ya. Sebab bila isteri tadi hilang, tadi istilah hilang, kan. Bila isteri hilang apa semua, ketika itu kalau suami selagi mana tak isytihar cerai dengan bini dia, tetap dianggap sebagai isteri dia. Harta tu boleh, walaupun kalau suami dia menikah dengan perempuan lain pun, dia tetap suami kepada wanita tadi. 7 tahun juga, baru isytihad kata mati, sama lah. 7 tahun juga, dia tak kira lelaki ke perempuan. Maksudnya undang-undang negara kita buat penetapan dalam masalah al-mafqud ni, orang yang hilang ni, tak kira lelaki ke perempuan, dianggap mati secara hukum setelah 7 tahun. Lepas tu kalau nak bagi hartanya pun lepas 7 tahun pula. Ya tu. 7 tahun nanti Ustaz. Seandainya ini perempuan ini sudah menikah, sampai 7 tahun itu memang sah dia meninggal. Ya, saya istri tadi sudah kawin, Ya, sampai 7 tahun. perempuan tadi menikah baru kan? Ya, Nikah lelaki lain. sudah menikah lagi. Okey. Sampai 7 tahun ini suami sudah meninggal. Adakah yang si istri tadi sudah kawin dapat bahagian? Suami dia hilang 7 tahun. Isteri tadi 7 tahun sudah menikah, sudah kawin. dalam tempoh 7 tahun tu dia buat fasakh. Sebelum sampai 7 tahun. Jadi dia dah sebut, saya dah sebut tadi, dia dah tuntut fasakh. Bila dia tuntut fasakh, dia dikira bercerai hidup. Bila bercerai hidup tak dapat. Biarpun sampai 7 tahun tidak ada. Nah, sebab dia tidak tunggu tempoh itu. Harta sepencarian adalah itu harta sepencarian si. Cuma bila harta pusaka dia tak dapat. Yang istilah sekarang ni yang diorang fight di mahkamah tu harta sepencarian, kan. Yang artis-artis dan sebagainya itu kita akan jumpa juga tu harta sepencarian. Dia ada lagi kaedah pembahagiannya. Masih ada beberapa soalan yang menarik. Okey, boleh kita teruskan? Lupa jawab apa lah? Syarah. Jadi, tuan-tuan, saya ingat kita bertidur setakat itu tentang bab
rukun yang pertama itu adanya kematian, kemudian adanya al-muwaris, orang yang mati. Mudah-mudahan kita dapat clear bab ni. Sebab bila masuk bab adanya harta, harta ni pun ada lagi dia punya kriteria yang pasal harta tu. Kan sifat harta tu macam mana? Macam yang kita sebut tadi, harta sepencarian, harta alih, harta tak alih, kan, dan sebagainya. InsyaAllah kita akan temukan dalam kesempatan yang akan datang. Maksiat terhadap tuan-tuan. Dan saya ambil kesempatan ini untuk mewar-warkan pada tuan-tuan tentang program kita pada esok. Esok ni kita ada beberapa program yang agak menarik. Bermula daripada lepas asar esok, kita menerima kunjungan daripada Muslim Care, salah sebuah NGO Muslim yang mereka ini bergerak dalam bidang kebajikan dan juga perubatan di Semenanjung, di luar negara, di Syria, Mesir dan sebagainya. Dan kali ini mereka memilih destinasi Sabah, Tawau khususnya untuk program kemasyarakatan. Jadi awal pagi esok diorang ke Apas Marit lah untuk bagi sumbangan. Petangnya itu diorang datang sekali dengan seorang selebriti dakwah bekas seorang ahli kumpulan rock ekspedisi, yang rockers jiwang-jiwang ni, rock kapak ni dia kenal siapa itu Zuar ekspedisi. Sekarang ni dia tim barulah, dia ada Viper, kan. Besok dia turun, ada program santai sambil-sambil dia nyanyi esok di Marah, kan. Depan Marah tu ada satu medan situ, dia akan situ lepas pada asar. Dan malamnya di sini di Masjid Al-Kausar ada sesi talk show yang dipengerusikan oleh Seusaha Muslim Care Pusat sendiri, Fadil Tuan Haji Nizam, dan juga dua panel, salah seorangnya Zuar ekspedisi tadi, dan juga yang kedua Dr. Ridwan Muhammad Noor, seorang penulis buku dan juga selebriti dakwah di tanah air kita. Jadi malam esok tentu hadir beramai-ramai untuk program tersebut, dan juga pada sesi petang insya-Allah. Dan tolong bagi tahu pada teman-teman yang lain tentang perubatan. Sesi petang di bandara di dekat dengan Syekh Basra tu. Bulan Marah. Yang malam tu forum di sini. Wallahu a'lam, begitu kalau kepada Allah SWT, yang buruk daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.